A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Maaf kerana saya dah lama tak buat video, dan terima kasih alhamdulillah kerana masih support dan teruskan support channel saya yang mana bermanfaat kita ambil sebagai pedoman dan pengajaran, dan yang mana yang ada yang buruk kita buang jauh-jauh insya-Allah. Sebelum tu, sukacita saya ingin mengucapkan alhamdulillah, syukur pada semua murid tahun 6 yang telah habis menduduki peperiksaan UPSRA dan juga PSRA ataupun UPSR. Kalau Jawi lain, Jais lain, dan setiap negeri pun berlainan. Tetapi tak kira apa-apa pun, alhamdulillah semoga berjaya dan semoga dapat keputusan yang cemerlang lah untuk result peperiksaan nanti. Walaupun begitu, bukan bermaksud anda sepenuhnya bebas. Anda masih lagi kena belajar kerana masih banyak benda yang perlu anda harungi untuk tingkatan 1, 2, 3 dan sebagainya. Dan untuk revision yang akan datang, mungkin ada peperiksaan lain yang kita tak tahu. Semoga berjaya insya-Allah. Dan walau apapun keputusan yang anda dapat, jangan mengalah, jangan putus asa. Saya pun bukan dapat mumtaz masa PSRA hari tu. Saya dapat jahit je. Tetapi alhamdulillah, bukan keputusan yang kita cari, tetapi akhlak dan juga adab. Kalau keputusan baik tapi akhlak kurang baik pun tiada guna kan. Sebab apa yang kita cari adalah adab dan akhlak, dan juga pahala yang kita akan bawa ke sana nanti. Okey. Saya ada janjikan satu video mengenai bagaimana kita nak mengajar pelajar Hasnan sebagai seorang guru, yang mana dalam situasi pelajar tersebut nakal. Saya pun belajar, tapi pada masa yang sama saya nak berkongsilah mana yang saya tahu kan. Andai kata pelajar tu bermain, pelajar itu bergaduh dan sebagainya, mungkin kalau kita yang kurang biasa, kita masih lagi rasa janggal, dan kita perlukan orang yang dah biasa, guru yang dah berpengalaman. Tetapi lama kelamaan kita dah belajar lah. Mungkin kalau kita jadi guru kelas darjah 1, 2 dan 3, kita masih boleh lagi adapt. Tapi untuk tahun 4, tahun 5, tahun 6, kita mesti belajar daripada yang pengalaman. Kerana tahun 4, tahun 5, tahun 6 dia dah rasa besar. Jadi mungkin nak dengar kata ni, dengar tapi kurang berbanding dengan darjah 1, 2 dan 3 yang masih lagi kita boleh adapt, kita boleh kawal, kita boleh jaga, dan kita boleh terapkan lagi kebaikan dan nasihat tersebut. Contoh kan, saya menjadi guru kelas tahun 1 selama 3 bulan setengah. Walaupun begitu, ia sudah menjadi kematangan saya untuk tahu
bagaimana sikap pelajar tersebut dan apakah punca pelajar tersebut bergaduh. Tak kisahlah dari segi perbuatan ataupun dari segi percakapan. Dihina, menghina, dipukul, memukul, dibuli dan sebagainya. Apakah faktornya? Faktor yang utama adalah bermain. Selalu kita cakap, pelajar-pelajar jangan main. Dalam kelas jangan bising, jangan main. Tetapi biasalah main dengan budak tak boleh dipisahkan. Kalau orang dewasa nak bermain, itu boleh. Tetapi bukan main kejar-kejar apa semua kan. Kalau budak-budak tanpa bermain, itu bukan budak-budak. Kerana budak-budak mesti ada sifat bermain tersebut. Tetapi kita lah sebagai seorang guru, sebagai seorang ibu bapa, sebagai abang, kakak dan sebagainya, kita mesti memberitahu bila masa kita boleh bermain dan bila masanya kita perlu serius. Ada masa kita bermain, ada masa kita perlu serius. Ada masa kita main betul-betul, ada masa kita serius betul-betul. Contoh kan, bergaduh dari segi fizikal dan percakapan bermulanya daripada bermain. Main, usik mengusik. Lepas tu tak puas hati, dia terpukul. Lepas tu kawan tu saling balas. Lepas tu mulalah dia ejek itu, dia ejek ini. Lepas tu mulalah dia mengadu. Ustaz, Ustazah dia ejek saya. Ustaz, Ustazah dia bully saya. Ustaz, Ustazah dia pukul saya. Ustaz, Ustazah dia cakap saya ni. Bermulanya punca yang utama, faktor yang utama adalah bermain. Tak kisahlah tadika, taska, sekolah rendah, bahkan sekolah menengah sekalipun, puncanya adalah bermain, tak puas hati. Kalau mungkin sekolah rendah ni bermainlah. Kalau sekolah menengah boleh jadi puncanya percintaan, boyfriend dan girlfriend. Tak puas hati, dia suka orang tu suka dia. Dia rampas orang tu punya, orang tu rampas dia punya. Tak puas hati, lepas tu mulalah membuli. Cantik sikit, disukai sikit, cemburu. Lepas tu mulalah itu ini. Macam kes yang dulu-dulu, saya tak nak beritahu lah kes apa kan. Mulanya daripada sekolah rendah bermain. Lepas tu sekolah menengah, dia dah mula sifat nak disayangi, disukai oleh orang yang lain daripada jantina, orang lain yang bukan pertalian darah. Mungkin sekolah rendah ada, tapi sekolah rendah ni jarang berbanding dengan sekolah menengah banyak, ramai. Jadi macam mana kita nak ni, kita kenalah marah tu boleh. Tak ada orang yang tak buat salah, tak ada orang yang tak buat nakal, dia tak kena marah, tak ada. Cuma marah ni bertegas lah. Marah ni jangan sampai kecederaan fizikal. Marah ni jangan sampai menghina, jangan sampai menggoda hati dan perasaan. Sebab orang ada hati, orang ada perasaan. Dan kita tak boleh memuaskan hati semua orang. Dan kita tak boleh memberi kepuasan pun terhadap semua orang. Jadi bagaimana kita kena nasihat, kita kena dengar kedua-dua belah pihak, kenapa bergaduh, kenapa itu, kenapa ini. Dan kita kena fikir logik, kita kena membantu penyelesaian agar boleh memuaskan kedua-dua belah pihak. Contohnya bila dia bermain, kata Ustaz dah kata dah jangan bermain, Ustazah dah kata dah jangan bermain, awak nak bermain juga. Lepas tu bergaduh, lepas tu mengusik itu, mengusik ini, cakap itu, cakap ini, mulalah mengadu. Puncanya daripada Ustaz dah kata jangan bermain, Ustaz dah kata dengan cakap, duduk elok-elok, buat kerja, tapi awak tak nak buat kerja, nak bermain juga. Lepas tu bergaduh. Tak puas hati sikit bergaduh, tak puas hati sikit bergaduh. Jadi apa puncanya?
bermain. Tak kisahlah di mana-mana sahaja, asalkan bermain ni ada, bergurau ni ada, mulalah cuit sikit, edit mak, edit ayah, edit fizikal, itu ini, mula jadi salah faham, mula jadi tak puas hati, dendam, benci, marah, tak suka. Lepas tu sampai mencederakan pun ada. Tarik tudung, tarik songkok, tarik baju. Lepas tu Allah Ta'ala alam, na'udzubillah, sampai membunuh pun ada. Sampai trauma kan dia pun ada. Jadi khas untuk ibu bapa dan guru-guru, untuk saya juga, kalau pelajar tu bermain di mana-mana sahaja, anak-anak itu bermain di mana-mana sahaja, bagi tahu ada masa kita boleh bermain, ada masa kita perlu serius. Nak bermain, main elok-elok. Tak semua benda kita boleh bermain, tak semua benda kita boleh kacau, tak semua benda kita boleh anggap dia sebagai satu jenaka. Kerana benda yang kita anggap remeh akan menjadi serius di kemudian hari. Boleh ambil masa sejam, boleh ambil masa 1 hari, boleh ambil masa 1 minit pun benda tu boleh jadi serius dan juga teruk. Itu sahaja daripada saya. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Saya cakap berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang saya nampak. Dan kalau ada salah silap, boleh tegur. Kalau ada salah silap, saya minta maaf. Itu sahaja. Teruskan support, subscribe, share, like dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.